Pembukaan cawangan baru premis GIS Holdings memeriahkan Pasaraya Ikhwan Kulim. Pusat perniagaan Ikhwan Bandar Country Home semakin diwibawakan dalam usaha menjadikan sebagai bandar Islam moden. Berita sepenuhnya seketika nanti. Assalamualaikum, bersama saya Umar Abdul Aziz Cik Nurdin dan saya Tamliha Abu Bakar di dalam Ikhwan News. Berita sepenuhnya. Pemakanan yang bersih, suci dan halal semestinya menjadi faktor utama berjaya atau sebaliknya proses penyucian hati ke atas setiap orang Islam. Manusia yang bersih hatinya akan mudah menerima kebaikan dan kebenaran. Merujuk kepada dasar inilah, GISB Holdings Wilayah Utara di bawah pimpinan Yang Berbahagia Tuan Anwar Abdul Rahman terus mengusahakan agar dapat melahirkan model Islam yang berwibawa dalam setiap aspek dan bidang dengan membuka sebuah pusat penternakan bagi GISB Holdings Wilayah Utara di Kedah Darul Aman. Pada 8 November 2020 yang lepas, satu kunjungan dari warga GISB Holding Wilayah Utara yang diketuai sendiri oleh Yang Berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman selaku ahli lembaga penasihan juga merangkap pengarah zon GISB Holding Wilayah Utara ke sebidang tanah yang bakal dijadikan sebuah pusat latihan peternakan. Tanah yang berkeluasan 6.5 hektar itu terletak di Kampung Caruk Sanglang, Baling, Kedah Darul Aman yang dahulunya merupakan petak sawah yang tidak diusahakan dan terdapat alur sungai di tanahnya. Alhamdulillah, hasil perbincangan pemilik tanah telah bersetuju untuk menyewakan tanah ini dan perjanjian sewaan tanah ini selama 3 tahun. Atas panduan Yang Berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman, tanah ini akan diberi nama Kompleks Ternak Ikhwan Utara dan telah dimulakan kerja-kerja pembukaan bagi jalan masuk dengan menebas semak bagi membersihkan kawasan bahagian hadapan. Moga-moga dengan wujudnya Kompleks Ternak Ikhwan Utara, GISB Holding terus menjadi model dalam membangunkan Islam yang syumul dalam setiap aspek kehidupan. Yang Berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman selaku pengarah GISB Holding Wilayah Utara telah merasmikan 3 buah premis perniagaan yang baharu bertempat di Pasaraya Ikhwan Kulim, Kedah. Alhamdulillah, sebesar-besar rahmat Allah dan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada 30 Oktober 2020, majlis merasmikan 3 buah premis itu telah berlangsung sekitar jam 5.30 petang. Ketibaan Yang Berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman di Pasaraya Ikhwan Kulim telah disambut oleh Yang Berbahagia Tuan Hisham Hashim selaku Ketua Setiausaha Zon di Wilayah Utara serta tim kepimpinan dan juga para remaja pembela ummah. Majlis perasmian dimulakan dengan bacaan doa diiringi oleh selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman merasmikan dengan menandatangani Pla Ikhwan Bakery, Ikhwan Gallery dan GH Corner. Seterusnya turut diadakan pemotongan pulut kuning sebagai simbolik perasmian. Pelbagai panduan telah diberikan dalam usaha mewibawakan dan memenuhi keperluan masyarakat, antaranya dengan memenuhkan produk-produk ikhwan, menambah barangan Muslim dan Muslimah mengikut syariat dan menambah pelbagai menu agar mereka yang berkunjung dapat membuat banyak pilihan. Yang Berbahagia Tuan Ahmad Anwar Abdul Rahman turut ke dapur bagi melihat keadaan dan kawasan di dapur agar setiap staf yang bekerja di situ dapat bekerja dalam keadaan selesa dan selamat. Beliau juga turut memberi panduan agar diperkemaskan cara masakan dan hidangan supaya dapat menarik perhatian masyarakat. Rasulullah SAW merupakan contoh yang sebenar-benarnya bagi seluruh umat. Akhlaknya yang sungguh agung mengikat kasih sayang antara sesama manusia. Oleh itu wajib bagi kita sebagai umatnya untuk memuliakannya. Bersempena dengan Maulidur Rasul 1442 Hijrah kali ini, beberapa cawangan GISB Holdings telah mengadakan acara untuk menyambut hari yang berkat ini. Ikuti laporan yang disediakan. Bersempena dengan Maulidur Rasul 1442 Hijrah kali ini, di bawah pantauan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin dan Yang Berbahagia Puan Rokayah Zakaria, telah diadakan sambutan menyambut Maulidur Rasul dan majlis perasmian 2 buah premis baharu di Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Baru Instem. Premis yang dirasmikan adalah premis Ikhwan Distributor dan premis Rawatan Ikhwan. Perasmian dimulakan dengan perasmian Ikhwan Distributor, pemotongan riben dan bacaan doa oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin. Seterusnya diteruskan dengan menandatangani plak perasmian. Majlis dimeriahkan dengan gimmick pemanduan lori pengedaran Ikhwan Distributor. Seterusnya demo mesin packaging automatik yang digunakan untuk pembungkusan repah ratus bagi menambah lagi produk Ikhwan.
Seterusnya, perasmian premis rawatan ikhwan yang menawarkan hikmat rawatan ikhwan, rawatan akupuntur, bekam, homopati, berurut dan rawatan-rawatan moden. Bagi memudahkan pengunjung yang datang mendapatkan perkhidmatan, telah dipasang sistem nombor giliran bagi para pelanggan dan di ruangan menunggu dipasang tayangan Ikhwan TV sambil menunggu nombor giliran masing-masing. Ini merupakan hasrat yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin untuk membawakan dan mempercantikkan lagi sistem di sini. Selepas memotong riben bacaan doa menandatangani pelak perasmian, diadakan juga gimik operasi membawa pesakit dari ambulans masuk ke dalam bilik rawatan. Sebaik saja selesai perasmian, acara diteruskan dengan majlis sambutan Maulidur Rasul 1442 Hijrah di GH Corner Bandar Baru Instep. Diadakan sesi pemotongan kek dan juga selawat serta nasyid yang dipersembahkan oleh Encik Ajwan Atamimi bersama tim remaja Pembel Umar. Tetamu yang hadir pada majlis tersebut antaranya ialah Tuan Muhammad Aminuddin Sani dan seorang kenalan rapat GISB Holdings, Tabib Dr. John atau lebih mesra dipanggil Dr. Johan. Tabib Dr. John merupakan seorang berbangsa Cina, juga seorang acupuncturist dan pernah bertemu dengan Ustaz Ash'ari Muhammad ketika di Thailand. Beliau mempunyai sebuah pusat rawatan di Subang. Meskipun belum memeluk Islam, tapi beliau sangat menyanjungi Ustaz Ash'ari Muhammad. Tabib Dr. John juga sempat memberikan rawatan akupuntur kepada Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin di majlis tersebut. Majlis berlangsung dengan mematuhi SOP yang ditetapkan sepanjang tempoh PKPB. GISB Holding Tioman terus memberikan perkhidmatan terhadap masyarakat, berperanan sebagai hamba Allah yang ingin memberi manfaat pada manusia yang lain. Pada 31 Oktober 2020 telah dibuat pemasangan perabung di chalet milik seorang penduduk di sini, dikenali sebagai Akisan, berasal dari Tokyo, Jepun. Setelah pertemuan pertama kalinya bersama Ustaz Salim Osman dan beberapa staf GISB Holdings di sini, beliau bertanyakan apakah pihak GISB Holdings sudi membantu beliau membaiki perabung chalet yang didudukinya kerana perabung tersebut telah mengalami kerosakan akibat angin ribut pada beberapa hari yang lalu. Kerja-kerja pembaikan perabung chalet tersebut telah pun dilaksanakan. Beliau diberi penerangan oleh wakil remaja Pembina Ummah berkenaan syarikat GISB Holdings yang sedang di dalam proses membangunkan sebuah resort patuhi syariah dan yang paling utama adalah ingin menghidupkan cara hidup Islam di sini. Beliau begitu kagum dengan sebuah syarikat Islam yang sedang berusaha untuk memajukan Islam atas nama Allah dan Rasul, bukan untuk mendapatkan keuntungan tetapi menyelamatkan iman-iman manusia. Beliau juga berkongsi pandangan beliau berkenaan Islam di Pulau Tioman ini, yang mana rata-ratanya warga di sini sangat mengamalkan Islam selain menguasai berbagai bidang. Tekong buat beliau juga adalah orang Islam. Katanya lagi kalau keadaan tidak bagus, beliau tidak akan menetap di sini lebih 20 tahun. Begitulah senario masyarakat pada waktu ini yang kian mengkagumi akan impak keberadaan GISB Holdings di Pulau Tioman ini. Segalanya berlaku dengan atas doa para pimpinan, terutamanya yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali yang sangat memandu di sini. Satu pertemuan wakil GISB Holdings dengan pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK di bawah Kementerian Sumber Manusia telah diadakan di wilayah Persekutuan Putrajaya. Perbincangan ini adalah bertujuan untuk urusan pensijilan kemahiran bagi staf-staf GISB Holdings. Walaupun dalam pasca pandemik COVID-19, namun pihak JPK sudi untuk pertemuan diadakan. 4 orang wakil dari GISB Holdings yang diketuai oleh Dr. Muhammad Nur Bashir telah terlibat dalam pertemuan ini, bersama 3 orang wakil JPK yang diketuai oleh Encik Muhammad Faisal bin Abdullah selaku Ketua Penolong Pengarah. Perbincangan dimulai dengan tayangan video korporat GISB Holdings sebagai pengenalan mengenai syarikat GISB Holdings. Pihak JPK melahirkan rasa kagum atas pencapaian GISB Holdings dan sangat bersedia membantu untuk urusan pensijilan kemahiran untuk staf GISB Holdings. JPK yang sebelum ini dikenali sebagai Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan MLVK menyediakan pelbagai perkhidmatan dan terdapat 3 modul yang dipilih sebagai model, iaitu penyediaan dan pembuatan makanan, pembuatan roti dan operasi serta servis makanan. Ketiga modul ini dipilih untuk tahap 2 dan 3.
Demi menyahut hasrat Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Forten selaku Ketua Pegawai GIS Holdings merangkap pengarah GIS Holdings Putrajaya yang sangat ingin melihat Islam terus dilihat indah dan berwibawa. Yang berbahagia Tuan Adib Atamimi selaku Ketua Setiausaha Zon telah melancarkan operasi menaik taraf beberapa premis dan penempatan keceriaan landscape Villa GIS Holdings Putrajaya. Kerja-kerja operasi pokok kering, menanam pokok-pokok baru, susun atur batu bata telah dilaksanakan dengan kemas dan tersusun mengikut panduan yang telah diberikan oleh Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Forten dan Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi. Antara aktiviti pembangunan yang sedang dijalankan juga ialah surau ikhwan bertempat di tingkat 1 bagi memudahkan para tetamu yang berdatangan ke Pusat Perniagaan Ikhwan Putrajaya mendapat tempat solat yang indah dan selesa. Tazkar ikhwan juga turut dilaksanakan aktiviti naik taraf seperti mengecat, mengemas, pemasangan pagar dan sebagainya. Terima kasih kepada Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Forten dan Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi yang sangat memandu dan memberi tunjuk ajar kepada kami untuk terus belajar membela Islam di setiap tempat untuk Islam terus dilihat indah dan membahagiakan. Pusat Latihan Cari Hidup Islam Ikhwan Valley yang termasuk di dalam pentadbiran Zon Putrajaya di bawah naungan Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Forten kini diberi penjenamaan semula kepada Pusat Latihan Remaja Pembela Ummah Ikhwan Valley. Atas panduan Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi selaku Ketua Remaja Pembela Ummah merangkap Ketua Setiausaha Zon bagi zon-zon Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Forten mengajak kami semua dalam merealisasikan hasrat pimpinan GIS Holdings yang hendak diselaraskan setiap tempat-tempat dengan sistem dan disiplin di dalam syarikat ini. Beliau telah memahamkan kami dalam melaksanakan hasrat para pimpinan GIS Holdings khususnya Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Forten selaku pengarah Zon Putrajaya. Berbagai teguran dan panduan telah diberikan antaranya penempatan kabin, salah satu tempat yang digunakan untuk penginapan dan sangat-sangatlah terbiar dan tidak berwibawa. Keadaan slipper, tandas dan gayung yang pecah tapi masih digunakan di dalam bilik air. Pokok-pokok pisang yang tidak terurus, laluan jalan masuk ke Ikhwan Valley yang tidak berlampu menjadikan suasana sangat gelam. Yang Berbahagia Tuan Adib turut memberi teguran dalam hal insaniah. Beliau melahirkan rasa kesal dan sedih kerana hal-hal ibadah dan akhlak remaja-remaja yang menetap di Ikhwan Valley sangat terbiar dan tidak diberi perhatian. Hasilnya mereka tidak berhalus dan tidak pandai untuk berhikmat. Mereka jadi terbiar kerana tidak disusun mengikut sistem kehidupan Islam yang sebenar. Beliau telah mendatangkan tim RPU seramai 10 orang dari kluster RPU untuk membantu kerja-kerja operasi naik taraf. Antara kawasan yang menjadi perhatian ialah bahagian kabin, surau, dapur, reban ayam dan kawasan pedok kuda dan sebagainya. Sewaktu kerja-kerja pembersihan dijalankan, tim RPU telah menemui seekor ular sawa di sekitar semak samun berhampiran pokok pisang. Kata Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi, penemuan ular itu melambangkan terbongkarnya mazmumah dan operasi pembersihan lahiriah dan rohaniah baru bermula di Ikhwan Valley. Ikhwan Valley ini yang berkeluasan 6 ekar ini dibangun atas tujuan untuk dijadikan pusat latihan bagi para remaja GIS Holdings dengan pelbagai kemahiran, terutamanya hendak dilatih insaniah diri masing-masing supaya sentiasa bertaubat, baiki diri, berdisiplin, pandai merujuk, melapor, bertanggungjawab dalam semua aspek kehidupan. Tanah yang dibuka pada tahun 2017 itu telah menempatkan seramai 32 orang remaja yang melaksanakan aktiviti harian seperti penternakan ayam daging yang berkapasiti hampir 3,000 ekor anak ayam pada satu masa. Pada 30 Oktober yang lalu telah berlangsungnya perasmian kabin oleh Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Forten. Atas panduan Yang Hormat Datuk Lokman Hakim, kabin itu telah diberi nama Kabin Stay Ikhwan Valley. Kabin stay yang dikendalikan oleh remaja pembela umat ini telah diubah sesuai dengan pemasangan dinding plywood dan kertas dinding yang baru. Di samping itu sedang dibangunkan kabin yang kedua sebagai penempatan yang boleh memuatkan seramai 10 orang dalam satu masa. Kawasan reban ayam dan dataran archery turut diubah sesuai agar lebih indah dan berwibawa. Kami sangat merasa malu dengan kesungguhan Yang Hormat Datuk Lokman Hakim Forten yang sangat turun padang mengajak kami semua para RPU untuk memastikan setiap sudut di Ikhwan Valley dapat diwibawakan seperti yang pemimpin hasratkan. Semoga setiap kerja ini menghubungkan hati kami kepada Allah dan Rasul kerana yang utama hendak dibangunkan ialah insaniah para-para remaja melalui sembahyang sebagai tonggak utama agar terserlah syiar Islam melalui sistem hidup Islam yang dilaksanakan. Pada 13 November 2020 telah dilaksanakan kerjasama antara GH Corner Sandakan dengan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sandakan menerusi sebuah program yang dinamakan Program Prihatin Bersama AADK.
Hadir mewakili anggota Agensi Anti Dadah Kebangsaan ialah Puan Aisyah Abdul Karim, menjawat Ketua Pegawai Agensi Anti Dadah Kebangsaan dengan kerjasama skuad anti dadah Sandakan. Tetamu dari White TV pula diwakili oleh Encik Amru dalam sebuah anjuran program yang dinamakan Program Prihatin bersama Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Dalam program ini, JH Koni Sandakan telah turun tangan membantu menyediakan dan mengagihkan tapau makan tengah hari kepada barisan hadapan atau frontliner. Pengagihan makanan dibahagi kepada 3 kawasan iaitu bertempat di Projek Perumahan Rakyat, PPR, Batu Putih terdiri daripada 20 kaki tangan, Dewan Kompleks Sukan seramai 30 petugas serta Asrama Kompleks Sukan seramai 20 petugas. Semoga dengan kelancaran program ini yang disertakan usaha dalam menyantuni barisan hadapan negara dalam menghadapi cabaran di saat pandemik COVID-19 ini, kami semakin menjadi orang yang bersyukur di atas nikmat dan peluang kesihatan yang diberi. Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes hingga ke hari ini terus digiatkan dengan aktiviti-aktiviti penambahbaikan serta projek menaik taraf dari semasa ke semasa. Ia selari dengan matlamat dan sasaran yang berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali selaku pengerusi eksekutif JSB Holdings ke arah menjadikan Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes sebagai sebuah bandar Islam yang boleh menjadi contoh. Alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah juga dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarikh 25 Oktober 2020 merupakan hari bermulanya proses mengecat bangunan-bangunan di Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes. Ia telah dibahagikan kepada 6 buah blok yang terlibat. Pemilihan warna untuk setiap blok telah ditentukan sendiri oleh Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali iaitu warna ungu, biru, hijau, merah hati dan turquoise. Pelbagai jenis cat dan peralatan yang diperlukan juga telah dikenal pasti, antaranya cat undercoat yang berfungsi sebagai cat lapisan bawah, cat minyak pada bahagian zinc, cat tahan cuaca sebagai finishing, waterjet, perus dan lain-lain lagi. Nilaian peruntukan dianggarkan mencecah RM70,000 untuk kesemua blok termasuk kos sewaan kren, peralatan mengecat, waterjet, upah kontraktor dan sebagainya. Ini bermakna peruntukan mengecat untuk setiap blok adalah sekitar RM12,000. Atas panduan Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin, kren yang pada awalnya digunakan hanya sebuah kren sehari telah ditambah kepada 2 buah kren sehari untuk mempercepatkan proses mengecat. Operasi ini juga dijalankan berterusan setiap hari hingga ke malam dengan satu kumpulan mengecat menggunakan kren, manakala satu kumpulan lagi bertugas mengecat di bahagian kaki 5 bangunan. Selain itu, penggunaan waterjet juga diambil kira oleh Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali bagi memudahkan proses mencuci kotoran pada dinding bangunan. Sebuah lagi waterjet telah dibeli pada penghujung Oktober yang lalu menjadikan bilangan waterjet yang digunakan kini sebanyak 2 unit. Dari sudut tenaga pula, selain daripada hikmat petugas oleh para remaja pemilik rumah lelaki Bandar Country Homes, turut dilibatkan ialah wakil-wakil remaja pemilik rumah dari kawasan-kawasan lain. Kerjasama antara remaja pemilik rumah dari beberapa kawasan ini merupakan hasil cadangan dan penyusunan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adib Atamimi selaku Ketua Remaja Pemilik Rumah. Atas gesaan beliau, kami para remaja terus diheret untuk merasa bersama dan berstrategi dalam membuat pembelaan terhadap Islam. Terdapat juga beberapa orang kontraktor luar kenalan GIS Holding yang turut diupah sebagai tenaga tambahan bertujuan mempercepatkan lagi operasi mengecat ini. Atas dosa-dosa kami yang masih kurang memperhalusi hati, merujuk dan melapor tidak sepenuhnya kepada pimpinan, maka berlakulah masalah pada proses mengecat yang agak lambat di peringkat awal sehingga operasi cat di Blok Cafe sahaja menelan masa sehingga 2 minggu. Namun atas kasih sayang pemimpin, kami terus dipandu untuk menyusun tindakan-tindakan agar proses mengecat ini berjalan dengan lebih lancar. Alhamdulillah, setakat ini proses mengecat yang sudah selesai meliputi 3 blok iaitu Blok Cafe, Blok Pejabat Pentadbiran dan Blok Surau. Baki 3 blok pula sedang dalam proses untuk disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Sementara itu, seiring dengan projek naik taraf tersebut, tidak ketinggalan proses penambahbaikan stable kuda Pusat Perniagaan Ikhwan Bandar Country Homes juga sedang giat dijalankan. Antaranya seperti proses menaikkan 8 batang tiang roman, pembuatan bim, pemasangan sistem pendawaian dan sebagainya. Ini adalah untuk menukarkan atap stable sedia ada yang masih menggunakan kemah akan ditukar kepada atap yang lebih kukuh. Tenaga yang terlibat untuk pembangunan stable ini ialah peserta-peserta yang sedang mengikuti kursus Ikhwan Equestrian dan kursus Pusat Latihan Lembah Berkat 2. Kos masa mencecah RM16,700, manakala kos tambahan yang masih diperlukan ialah sebanyak RM5,000. Menjadi hasrat pengurusi eksekutif GIS Holdings untuk membela bandar Islam ini dengan memberi suntikan nafas baru termasuk pada struktur binaan stable yang memuatkan 5 ekor kuda agar lebih berwibawa dari sebelumnya. Respon masyarakat terhadap GIS Holdings melalui kesungguhan Yang Berbahagia Tuan Nasiruddin Muhammad Ali
Apa yang terkesan pada mereka lebih-lebih lagi setelah menyaksikan wakil-wakil remaja pemilik rumah lelaki yang serba boleh dilihat berperanan dalam realisasikan hasrat para pimpinan GISB Holdings. Atas kelemahan kami yang masih culas terutamanya di segi bini insan, maka Allah izinkan berlaku beberapa permasalahan melibatkan soal kasih sayang serta berlaku juga keputusan-keputusan yang dibuat tanpa merujuk ke pimpinan terlebih dahulu. Semoga kami mengambil pengajaran serta direzekikan membahu hasrat para pimpinan, memperkemaskan setiap sudut untuk disamakan cita-cita kami dengan cita-cita pimpinan. Dalam usaha untuk menyambut hasrat para pimpinan GISB Holdings, satu kerja penyiapan sebuah kelas model telah dilakukan di Sekolah Rendah Islam Integrasi Miftahul Hikmah berikutan daripada tinjauan yang dilakukan oleh Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi selaku Ketua Remaja Pemilik Rumah yang juga merupakan Ketua Setiausaha Zon di bawah Yang Hormat Dato' Lokman Hakim Forten. Atas saranan Yang Hormat Dato' Lokman Hakim Forten yang berhasrat untuk mewujudkan sebuah kelas model bagi kelas pendidikan, maka atas rasa bertanggungjawab dan ingin membela pemimpin, Yang Berbahagia Tuan Adib Atamimi sanggup turun padang meninjau sendiri keadaan di sekolah rendah tersebut di sekeliling ruang pejabat dan kelas. Hasil tinjauan mendapati kelas dan prasarana lainnya rosak dan tidak berwibawa. Antara ciri-ciri kelas model yang telah ditetapkan termasuklah mempunyai bahan bantuan pembelajaran yang canggih dan kemudahan seperti tempat minum air dan tandas dalam kelas, pengudaraan yang selesa dengan penghawa dingin untuk suasana pembelajaran yang lebih selesa. Kerja-kerja untuk menyiapkan kelas model ini telah dimulakan pada 19 Oktober 2020 dan dimulakan semasa musim Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB yang dilaksanakan di seluruh Selangor. Kos pembinaan dapat dikurangkan kerana tenaga kerja adalah daripada kalangan guru-guru dan staf GISB Holdings Kelang yang bergotong royong dan disasarkan untuk siap sebelum hari lahir pengerusi eksekutif GISB Holdings yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali iaitu pada 25 November. Semoga seluruh kaki tangan, guru dan anak-anak murid semangat untuk menuntut ilmu agar kelak menjadi manusia yang berjasa kepada agama, bangsa dan negara. GISB Holdings Thailand yang bergelanggang di Bangkok telah menerima 2 jemputan berasingan ke program kemasyarakatan bagi mencari dana mencukupkan keperluan dan prasarana masjid. Pada pertengahan Oktober yang lalu, GISB Holdings Bangkok telah dijemput ke Masjid Jami'us Salam yang terletak di daerah Bangpo, wilayah Patun Thani. Majlis ini dihadiri oleh Gubernur baru bagi wilayah Patun Thani, diiringi petugas-petugas kerajaan seperti Datuk Bandar, Wakil Rakyat serta ramai lagi. Encik Mat Ar selaku penganjur majlis juga merupakan kenalan rapat kepada Setiausaha Global Ikhwan Foundation Thailand. Beliau selama ini banyak membantu GISB Holdings Thailand dalam urusan surat menyurat dan hal-hal yang berkaitan. Yang berbahagia Tuan Muhammad Adam hadir sebentar di majlis ini dan mengambil peluang berjumpa dengan beberapa orang kenalan di sini tetapi terpaksa pulang awal di sebelah petangnya atas faktor kesihatan. Sementara itu, Remaja Pembela Ummah Bangkok telah diberi kepercayaan untuk menjadi penanggah kepada para tetamu VIP yang hadir. Ini kerana melalui penilaian pihak pengurusan majlis, keberadaan wakil Remaja Pembela Ummah ini dilihat lebih wibawa di sudut pakaian dan akhlak. Pihak GISB Holdings juga diberi slot pada sebelah malam untuk memberikan sedikit pengisian tazkirah yang disampaikan oleh Encik Fatihah mewakili Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam sebelum Kumpulan Generasi Harapan Bangkok memulakan persembahan. Berikutnya, pada penghujung Oktober, GISB Holdings Bangkok telah dijemput pula ke program mencari sumbangan untuk Masjid Jami'ul Islam di Bandar Pattaya, daerah Banglamung, wilayah Chonburi. Perjalanan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Adam mengetuai rombongan GISB Holdings Bangkok serta beberapa orang wakil dari GISB Holdings Phuket menuju ke Pattaya yang memakan masa sekitar 3 jam. Majlis dihadiri oleh duta-duta kenamaan dari seluruh negeri seperti bekas duta Thailand di Arab Saudi, Datuk Bandar, pengarah-pengarah syarikat dan lain-lain. GISB Holdings Bangkok dijemput bagi memeriahkan majlis dengan membuat persembahan nasyid dan khidmat paluan kompang sebagai mengiringi tetamu yang hadir. Selain itu, wakil GISB Holdings juga telah membuka sebuah gerai teh tarik sebagai jualan amal yang mana hasil keuntungan ini diserahkan sebagai tabung dana masjid tersebut. Semoga melalui program kemasyarakatan ini, kami dapat memberikan perkhidmatan dan layanan terbaik kepada masyarakat khususnya agar terselah Islam itu sebagai agama kasih sayang.
Ikhwan Mat Singapura kini telah pun dibuka secara rasminya kepada semua masyarakat umumnya di negara ini pada 17 hari bulan November baru-baru ini. Ianya dilaksanakan atas panduan pengarah Singapura iaitu Yang Berbahagia Tuan Dih Azani Nik Muhammad dan Timbalan Pengarah Yang Berbahagia Tuan Muhammad Johan Abdul Hamid serta para pimpinan. Pembukaan Ikhwan Mat di Singapura ini merupakan premis yang ketiga di negara ini. Produk utama yang akan dipasarkan adalah barangan keluaran produk Ikhwan sendiri bagi melaksanakan tuntutan fardu kifayah untuk memenuhi keperluan penduduk di sekitar East Coast, Changi Road, khususnya mereka yang beragama Islam. Produk pertama yang memasuki pasaran di Ikhwan Mat Singapura ini ialah Rozil Ikhwan dan air mineral Ikhwan. Urusan mengimport barangan Ikhwan yang lain dari Malaysia juga sedang diuruskan. Diharapkan masyarakat terhibur dengan keberadaan GISB Holdings di bumi Singapura. Tidak kira Islam atau yang bukan Islam, dapat merasakan kasih sayang dan syiar Islam yang sedang dibawa oleh GISB Holdings kini. Untuk berita selanjutnya, kita beralih ke bilik berita Indonesia. Assalamualaikum, bersama saya Ali Zainal Abidin dalam Ikhwan News Indonesia. Rangkaian kegiatan panen sawah padi milik GISB di Muara Bogor untuk musim ini baru saja selesai di bawah pimpinan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan lagi khidmat GISB kepada masyarakat dalam penyediaan makanan yang suci, halal dan berkualitas. Berikut liputan selengkapnya. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Tuhan, panen padi di sawah GISB Holding di Muara Bogor terus berlangsung sesuai dengan masa panen yang berbeda dari satu petak ke petak yang lain. Dari panen awal di tanggal 7 Oktober 2020 hingga 15 November, sudah ada 5 hektar sawah yang dipanen dari keluasan 6,15 hektar keseluruhannya. Walaupun secara keluasan tidaklah besar, namun berbagai kajian di sawah Muara yang dicetuskan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah sebelum ini dan terus dipandu oleh Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin kini sangat memberi banyak ilmu dan pengalaman bagi remaja pembela ummah yang bertugas di sawah, termasuk peserta kursus yang datang dari zon-zon lain di Indonesia. Antara ilmu yang didapat yaitu berbagai jenis padi dengan kelebihan masing-masing, berbagai jenis hama dan cara menanganinya, berbagai cara menanam padi dan kelebihan serta kekurangan masing-masing, berbagai cara mengolah tanah dan lain-lain lagi, ilmu dan pengalaman. Setakat ini, Alhamdulillah dari 5 hektar yang dipanen, Tuhan memberi total padi sebanyak 30,3 ton atau rata-rata hasilnya 6,06 ton per hektar. Dan di antaranya terdapat 1 hektar yang menghasilkan panen tertinggi, yaitu 8,025 ton. Nilai ini adalah rekor panen sawah tertinggi yang pernah ada di Balai Benih Kawasan Muara tersebut, di mana sebelumnya nilai tertinggi didapat oleh pemerintah di sawah Muara tersebut adalah maksimum 7 ton per hektar. Hasil ini didapat untuk jenis varietas padi Inpari 43 dengan cara penanaman manual. Jenis padi ini juga mempunyai daun bendera yang tinggi ke atas dan relatif lebih melindungi rumpun padi dari hama burung yang menjadi hama utama di sawah Muara ini. Panen dilaksanakan menggunakan mesin kombain dan juga dilaksanakan secara manual untuk bagian sawah yang berlumpur dalam. Setelah padi dipanen dan dituai, padi dijemur di atas lantai jemur sehingga kadar air yang cukup untuk digiling. Untuk mengatasi keadaan saat ini yang sedang musim penghujan, sebagian padi dikeringkan menggunakan oven pengering. Setelah kadar air padi tersebut mencapai 13%, maka padi siap digiling. Berkat pimpinan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, kali ini padi digiling dengan menggunakan mesin penggiling padi milik GISB yang baru selesai di-setup. Semoga dengan panduan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, apa yang sedang diusahakan khususnya di pertanian padi ini dapat terus meningkatkan khidmat GISB Holding ke tengah masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat pada manusia lainnya. Alhamdulillah atas hasrat dan panduan Yang Berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, selaku pengarah zon di zon Jawa 3, satu lagi premis GISB telah dibangunkan di salah satu cawangan zon Jawa 3, tepatnya di kota Wonosobo. Kini di kota Wonosobo telah wujud premis Rumah Sehat Ikhwan, yang merupakan cabang Rumah Sehat Ikhwan pertama dari Rumah Sehat Ikhwan Sentul, Indonesia. Rumah Sehat Ikhwan ini melengkapkan lagi rangkaian premis GISB di Wonosobo, yaitu Bakery Ikhwan, GIS Corner Wonosobo, dan Hotel Ikhwan. Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, mengambil keberkatan Maulid Nabi SAW,
telah dilaksanakan sebuah acara soft launching bagi premis Rumah Sehat Ikhwan Wonosobo. Acara ini dihadiri antara lain oleh Bapak Wakil Bupati Wonosobo, yakni Bapak Agus Subagio, Bapak Komandan Koramil atau Tentera, owner ruko dan beberapa kenalan GISB di Wonosobo. Acara dimulai dengan penayangan profil GISB, pengenalan mengenai rawatan KOP Ikhwan dan sambutan oleh KSUZ yang berbahagia Tuan Muhammad Umar mewakili yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yasin. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Wakil Bupati Wonosobo, sekaligus meresmikan Rumah Sehat Ikhwan dengan pemotongan pita dan penandatanganan plakat peresmian. Acara ditutup dengan pembacaan doa dan tetamu dipersilakan melihat langsung demo rawatan KOP oleh terapis. Dalam kesempatan acara ini yang berbahagia Tuan Muhammad Umar mewakili yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yasin juga memberikan cenderahati kepada Bapak Wakil Bupati Wonosobo dan Bapak Dan Ramil. Atas kesungguhan pengarah Zon Sumatera 1 yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yasin dalam memandu dan memberikan bimbingan untuk terus berlakunya cara hidup Islam. Sempena menyambut Maulid Rasul telah dilaksanakan beberapa kegiatan peresmian di Pusat Pelatihan Terpadu Wadi Abuya Pekanbaru yang dilaksanakan oleh yang berbahagia Tuan Ridwan Ali Sabi selaku KSUZ di Sumatera mewakili yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yasin. Di antaranya peresmian dan pelepasan 14.000 ekor anak ikan patin. 10.000 ekor merupakan benih bantuan dari salah seorang kenalan GISB di Pekanbaru, yaitu Bapak Suhaimi. Beliau adalah salah seorang pengusaha ikan patin di daerah Kampar, sebuah daerah yang letaknya 2 jam perjalanan dari kota Pekanbaru. Yang berbahagia Tuan Ridwan Ali Sabi selaku KSUZ Sumatera mewakili yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yasin sempat bersilaturahmi ke tempat beliau, di mana beliau menyatakan sangat ingin berjumpa dengan yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yasin. Sambutan beliau sangat positif dan bersedia membantu apa saja yang diperlukan oleh GISB berkait dengan usaha pengolahan perikanan ini. Selain itu, di sempena Maulid ini, diresmikan juga penanaman pohon terong sebanyak 1.700 pohon dan penanaman timun. Kini Wadi Abuya juga dimeriahkan lagi dengan masuknya anak ayam broiler sebanyak 200 ekor fasa kelima dengan menggunakan sistem manual atau lantai dan lahirnya 5 ekor anak kambing dari 3 induk peranakan etawa. Terima kasih pada yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yasin yang sangat bersungguh-sungguh memandu kami dan memastikan berlakunya model cara hidup Islam seperti yang diharapkan. GH Corner yang dibangunkan oleh mantan pengarah Zon di Indonesia yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah bukan saja restoran semata, tetapi menjadi tempat masyarakat belajar agama Islam dan semakin mengenali Islam sebagai cara hidup. Atas panduan dan pimpinan yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yasin sebagai pengarah Zon Jawa 1, Maha Kuasa Allah yang mendatangkan masyarakat dari kalangan mu'alaf yang bersilaturahim dengan GISB di GH Corner Jakarta. Di antaranya ada juga sebuah keluarga yang mempercayai GISB untuk membina keislaman calon menantunya yang bukan beragama Islam dan juga anak perempuan mereka yang dirasakan oleh ibunya sangat perlu untuk belajar lagi akan Islam. Dalam pertemuan pertama, sang ibu menangis memohon dan sangat memberi kepercayaan untuk GISB membina calon menantu dan anaknya. Mereka juga berharap calon menantunya yang bernama Vicky dapat diislamkan kembali secara sah dan sertifikat keislaman sebagai bukti sudah mengucap syahadat. Atas panduan yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yasin, telah disusun jadwal belajar untuk kedua calon pasangan tersebut, yaitu 2 kali seminggu. Selain bersembang bertanya jawab tentang Islam, dilaksanakan juga praktek solat. Alhamdulillah keduanya mau belajar dan gairah untuk menuntut ilmu. Setelah 2 bulan belajar agama Islam atas keinginan saudara Vicky yang kuat untuk memeluk Islam, maka telah dilaksanakan Majelis Pengislaman pada tanggal 2 November di GH Corner Jakarta. Turut hadir Ketua Himpunan Bina Mu'alaf Indonesia yang juga kenalan GISB Bapak Syarif dan istri, keluarga Vicky yang belum beragama Islam dan keluarga calon istrinya. Program diawali dengan ucapan dari Bapak Syarif tentang Islam sebagai agama fitrah, pentingnya akidah sebagai asas, terutama bagi mu'alaf dan pentingnya untuk berkasih sayang dengan sesama, walau berbeda suku dan agama. Kemudian program dilanjutkan dengan pengucapan 2 kalimat syahadat yang dibimbing oleh wakil GISB. Wakil GISB juga menyerahkan cenderahati berupa perlengkapan ibadah dan produk ikhwan kepada Vicky. Majlis ditutup dengan ramah tamah sambil menikmati hidangan di GH Corner. Vicky menyampaikan bahwa beliau tetap berniat belajar Islam dengan GISB dan ingin terus mengenali GISB secara lebih mendalam.
Atas keberkatan Rasulullah, calon istrinya pun selepas mengikuti motivasi selama 2 bulan, yang sebelumnya tidak memakai tudung, telah memakai tudung. Keadaan ini menambah kesyukuran dan rasa haru dari pihak keluarga calon istrinya. Moga dikuatkan iman dan Islamnya dan kami semua dengan keberkatan Rasulullah SAW. Atas rahmat Tuhan dan pimpinan yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin, pada 6 November 2020, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Nur Muhammad di Makassar telah dikunjungi oleh anggota Komisi 8 DPR RI Bidang Agama dan Sosial, Bapak Dr. Andes Syamsu Niang, bersama Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Profesor Dr. Syahabuddin, Dirjen Kementerian Sosial Pusat Ibu Tati, Kepala Pusat Pengembangan Profesi Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan rombongan. Kedatangan rombongan tersebut dalam rangka silaturahmi dan kunjungan kerja ke LKSA yang terpilih se-Sulawesi Selatan. LKSA anak kesayangan Nur Muhammad di antara 3 LKSA yang terpilih untuk dikunjungi oleh Kementerian Sosial Pusat. Tetamu kehormat turut memberikan sambutan Ibu Tati bagi pihak Kemensos yang memberikan maklumat mengenai LKSA yang ada di Sulawesi, khususnya LKSA anak kesayangan Nur Muhammad, salah satu di antara LKSA yang terdaftar dan telah terakreditasi dengan nilai B. Ucapan disambung oleh Bapak Syamsu Niang selaku anggota Komisi 8 DPR RI. Dalam ucapannya beliau memberikan penilaian secara realiti berdasarkan yang dilihatnya sendiri. LKSA anak kesayangan Nur Muhammad sebenarnya layak mendapat akreditasi A. Perwakilan dari pihak LKSA turut memberikan sambutan dan menyampaikan bahwa LKSA AKNM lebih mengutamakan pendidikan dan pembangunan insan. Didikan melalui solat sangat diutamakan. Islam mengajar kita untuk membina hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, selain pendidikan melalui ibadah hablum minallah, pendidikan moral untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan akhlak sesama manusia juga sangat diutamakan. Majlis dimeriahkan dengan persembahan oleh anak-anak LKSA Nur Muhammad yang disambut baik oleh para tetamu. Bapak Sahabuddin, wakil dari Kementerian Sosial, menyatakan agar LKSA anak kesayangan Nur Muhammad bersedia menyambut kedatangan Menteri Sosial ke sini. Selanjutnya, para tetamu dibawa ke Jazz Corner untuk menjamu selera di sana. Di akhir acara, Bapak Profesor Sahabuddin berpesan untuk terus melanjutkan usaha-usaha LKSA AKNM dalam membantu sesama manusia yang merupakan suatu perwujudan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan super luar biasa dan bravo bahwa yayasan ini betul-betul melaksanakan fungsi sosial, bergerak di bidangnya itu. Olehnya itu kami mengapresiasi Yayasan Bagi ATK ini Sulawesi ini sangat membantu Kementerian Sosial dalam melaksanakan tugas-tugas fungsinya. Mahkamah Agung adalah puncak peradilan negara tertinggi yang membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara Indonesia. Alhamdulillah, atas izin Allah, GH Corner Jakarta telah mendapat tempahan nasi box dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sudah 3 kali mereka memesan nasi box dari GH Corner, dan menu yang mereka sangat suka adalah nasi Arab dan nasi biryani. Atas panduan yang berbahagia Tuan Muhammad Fadil Yassin dan yang berbahagia Ibu Gina Puspita Nasiran, tim GH Corner diminta menyiapkan setiap pesanan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa takut dan cemas karena Tuhan boleh berbuat apa saja. Turut dikirimkan juga sampel snack box, roti-roti Ikhwan dan ayam sehat Ikhwan untuk dipromosikan. Salah satu pesanan dari Mahkamah Agung adalah pada tanggal 23 Oktober 2020. Gedung Mahkamah Agung terletak persis dengan Istana Negara Republik Indonesia. Pada waktu itu Jakarta sedang ada gelombang demonstrasi besar-besaran sejak tanggal 6 Oktober 2020. Demonstrasi terkait Omnibus Law, yaitu rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama tentang ketenaga kerjaan. Banyak tempat-tempat yang dirusak dan dibakar pendemo, seperti gedung bioskop dan halte di Senen, salah satu jalan yang dilewati oleh tim GISB yang mengirimkan pesanan. Pada ketika itu juga jalan ke arah Mahkamah Agung banyak yang ditutup dan diputar, tetapi alhamdulillah dengan keberkatan Rasulullah, tim GISB dimudahkan untuk ketujuan bahkan sampai masuk ke lingkungan Mahkamah Agung sendiri. Pada kesempatan itu, wakil GISB dapat bertemu dengan salah seorang pejabat kepanitraan yang memesan. Sempat diceritakan tentang Islam yang dibangunkan oleh GISB dan beliau sangat tertarik untuk mengenali GISB secara lebih mendalam.
Semoga kami dan setiap orang yang menikmati hidangan dari Jihad Corner mendapatkan Allah dan Rasul. Sekian dari kami, dilanjutkan bersama rekan kami di studio Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Suhail bin Muhammad dan rakan setugas saya. Saya Muhammad Syafiq bin Hashim melaporkan dari Bilik Berita Turki Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Alhamdulillah atas izin Allah dan keberkatan baginda Rasulullah SAW serta doa para pimpinan GISB Holdings, khususnya pengerusi eksekutif GISB Holdings yang bahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, merangkap pengarah GISB Holdings Zon Haramain, juga penolong ketua Muslimah GISB Holdings Puan Ibu Azura Muhammad Yusof, merangkap Ibu Zon Haramain. Satu program iktikaf ke Baitullah untuk para staf GISB Holdings di Mekah telah dilaksanakan. Ianya bagi mengajak para staf untuk mengambil peluang ketiadaan jemaah umrah dari luar negara untuk bermunajat dan memohon sebanyak-banyak bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar seluruh urusan umat Islam dan perjalanan syarikat GISB Holdings berjaya dan terpimpin bagi memperjuangkan fardu kifayah dan cara hidup Islam yang syumul. Bagi mengelakkan pertembungan tugasan harian, para staf disusun giliran pada setiap waktu sembahyang subuh dan isyak ke Masjidil Haram. Ia juga melatih setiap peserta peka bersiap lebih awal dari kebiasaan untuk melalui perjalanan sepanjang kira-kira 30 km menuju ke Baitullah. Permit masuk ke Masjidil Haram akan dibuat terlebih dahulu oleh staf yang diamanahkan dan akan diserahkan kepada ketua rombongan. Peraturan ibadah di Masjidil Haram perlu mematuhi prosedur operasi standard atau SOP yang sangat ketat. Bagi jemaah yang menurunkan pelitup muka atau tidak menjaga penjarakan fizikal boleh dikenakan denda 1,000 Saudi Rial. Bahagian dataran Kaabah pula hanya diizinkan kepada jemaah yang memiliki permit menunaikan umrah, manakala untuk jemaah yang memegang permit sembahyang tidak dibenarkan masuk. Melalui program ini juga yang dikasihi Puan Aziah, selaku Timbalan Ibu Zon Haramain telah mengajak para staf untuk lebih serius membaiki diri, bertaubat dan membuat pembelaan untuk Islam di bumi Haramain ini. Puan Aziah turut meluahkan perasaan malunya untuk meminta izin ke Masjidil Haram, namun demi untuk menagih keberkatan, beliau teruskan hasrat itu dengan penuh rasa malu kerana belum ada pembelaan yang dilakukan. Dengan ini, rombongan yang terlibat akan memperolehi pengalaman baru dan berkongsi maklumat terkini Masjidil Haram dengan pentadbiran zon yang diselaraskan oleh Setiausaha Zon Haramain, Encik Ikrimah Rashid, seterusnya kepada Ketua Setiausaha Zon yang berbahagia Tuan Adib Atamimi untuk panduan selanjutnya dari pucuk pimpinan GISB Holdings. Semoga dengan segala peluang ini dapat dimanfaatkan untuk mendapat kekuatan rasa bertuhan dan kehambaan dalam setiap peribadi untuk Islam terus dibela. Alhamdulillah dengan keberkatan Rasulullah SAW dan berkat doa dari yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali selaku pengerusi eksekutif GISB Holdings merangkap pengarah zon Mesir. Pada 5 November 2020 yang lalu bertepatan pada hari Khamis 19 Rabiul Awal 1442 Hijrah, wakil GISB Holdings Mesir telah dijemput oleh Haji Badar, seorang kenalan GISB Holdings di Mesir ke Majlis Hadrah bertempat di rumah Syekh Syakir yang terletak bersebelahan Masjid Sayyidina Husain radhiyallahu an. Haji Badar merupakan orang yang diberi kepercayaan oleh Syekh Syakir untuk menyelenggarakan majlis hadrah tersebut setiap minggu. Menurut Haji Badar, majlis hadrah ini dihadkan buat sementara waktu kepada beberapa orang sahaja kerana mematuhi perintah kawalan oleh kerajaan. Biasanya pada malam hari Jumaat diadakan hadrah yang dihadiri oleh orang ramai. Haji Badar berharap agar kehadiran kedatangan wakil GISB Holdings dapat memeriahkan lagi majlis tersebut dan juga dapat bertemu dengan Syekh Syakir kerana sudah lama tidak bertemu.
Syekh Shakir pernah bertemu dengan almarhum yang berbahagia Tuan Muhammad Rashidi Abdullah dan yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali dan yang hormat Datuk Luqman Hakim Fortun ketika perasmian GH Kona Kahirah pada tahun 2018. Beliau merupakan seorang guru yang selalu membuat kelas pengajian agama di masjid berdekatan dengan rumah Haji Badar. Syekh Shakir yang sudah berumur 100 tahun tidak mengikuti mana-mana tarikat tetapi suka untuk mengambil keberkatan malam Jumaat dengan mengadakan majlis zikir. Kedatangan wakil GISB Holdings ke majlis tersebut sangat disambut baik oleh Syekh Shakir dan berharap agar dapat hadir bersama setiap minggu. Moga dengan kehadiran ke majlis sebegini dapat meningkatkan lagi jalinan ukhuwah sesama kami dengan kenalan-kenalan syarikat GISB Holdings di Mesir. Atas rahmat Allah dan keberkatan baginda Rasulullah SAW, staf GISB Holding Haramain khususnya di Madinah terus diberi peluang oleh para pimpinan GISB Holdings untuk memupuk rasa rindu Nabi yang mendalam dengan menagih sebanyak-banyak keberkatan baginda Rasulullah SAW di sini. Atas restu dan keizinan pengurusi eksekutif GISB Holdings yang berbahagia Tuan Nasruddin Muhammad Ali, merangkap pengarah GISB Haramain, serta timbalan Ketua Muslimah GISB Holdings yang berbahagia Puan Ibu Azur Rahman Yusof, merangkap Ibu Zon Haramain dan yang berbahagia Tuan Adib Atamimi selaku Ketua Setiausaha Zon Haramain. Pada 29 Oktober 2020 bersamaan 12 Rabiul Awal, Hari Maulidur Rasul baru-baru ini, yang dikasihi Puan Azia Mat Jani Timbalan Ibu Zon Haramain bersama staf GISB Holdings Madinah, telah direzekikan untuk menelusuri laluan pejalan kaki dari Masjid Quba ke Masjidin Nabawi yang mana laluan ini adalah laluan baginda Rasulullah SAW ketika hayat baginda di sana. Rombongan seramai 17 orang telah memulakan perjalanan dengan menaiki 2 buah kenderaan milik GISB Holdings ke Masjid Quba. Setibanya di sana, rombongan bersembahyang maghrib di Masjid Quba terlebih dahulu sebelum memulakan perjalanan kaki menelusuri laluan yang pernah dilalui oleh baginda Rasulullah SAW ke Masjid Nabawi. Perjalanan ini merupakan perjalanan yang penuh berkat, iaitu perjalanan hijrah baginda Rasul ketika baru tiba di bumi Madinah. Laluan sepanjang kira-kira 3 km itu melalui kawasan Wadi Bathan dan Masjid Jumaah, masjid pertama yang didirikan solat Jumaat dalam Islam. Dengan melalui perjalanan ini telah membuatkan rombongan dapat merasakan secebis dari pelbagai kesusahan yang ditanggung sewaktu baginda hendak menyampaikan dakwah. Laluan pejalan kaki ini masih dalam proses naik taraf. Sepanjang perjalanan akan dipasang batu interlocking bagi memudahkan perjalanan para jemaah yang melaluinya. Sepanjang perjalanan, rombongan berselawat Badui dan selawat Turki. Walaupun berkerusi roda, namun dengan kesungguhan Puan Aziah terus mengajak rombongan menyelesaikan perjalanan sambil berkongsi kesusahan dan kesungguhan Rasulullah dan para sahabat. Puan Aziah turut berkongsi generasi di waktu ini sudah lama selesa, tidak mahu lagi menumpuh kesusahan. Jadi berjalanlah ikut jejak Rasulullah SAW untuk mengambil keberkatan dan merasai kesusahan yang baginda lalui. Setelah tiba di Masjid Nabawi kira-kira jam 10 malam, rombongan tidak dibenarkan masuk Masjid Nabawi kerana telah ditutup. Setinggi kesyukuran kepada Allah, Rasul dan pimpinan yang memberi peluang mengambil keberkatan baginda Rasulullah di hari ulang tahun baginda Rasulullah. Moga bertambah rasa syukur dan kesungguhan untuk terus membela Islam agar tidak terhina lagi. Villa GISB Holdings Rehab milik syarikat GISB Holdings yang terletak di Mafraq, Jordan terus dikemas kini dengan menambah baik untuk tetamu dan tanaman-tanaman di sekitar kawasan villa. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah SAW serta panduan yang berterusan dari yang berbahagia Tuan Nik Hazani Nik Muhammad sebagai ahli lembaga penasihat merangkap pengarah 1 Zon Syam Dubai dan yang berbahagia Tuan Harun Taat sebagai pengarah 2, operasi mengemas kini villa rehab teruslah berjalan. Selain perkara asas yang menjadi tunggak utama yang sentiasa dipastikan, khususnya perhubungan setiap individu dengan Allah dan sesama, atas saranan daripada yang berbahagia Tuan Nik Hazani untuk kami juga memastikan semua kawasan dan penempatan di sini berwibawa mencapai ISO syarikat dan sesuai dengan motonya, berjiwa dan membahagiakan.
pelbagai penambahbaikan dan kekemasan sedang dibuat. Antara kawasan yang telah disiapkan ialah bilik khas untuk penempatan tetamu. Kerja-kerja yang dibuat ialah dengan pemasangan wallpaper berkualiti tinggi buatan Turki yang dibeli dengan nilaian RM1,200 Malaysia dan dikampilkan dengan hiasan dengan stiker 3D form. Ia membantu menceriakan lagi suasana bilik mengikut reka bentuk terkini. Selain itu, almari baju telah dibeli dan bilik air juga diperkemaskan. Anggaran kos keseluruhan yang dibelanjakan sebanyak RM3,000 Malaysia. Unit pertanian juga sedang dipergiatkan tanamannya selain dari tanaman yang telah diusahakan sebelum ini seperti pokok tin, pokok-pokok hiasan dan sayur-sayuran hijau di greenhouse. Alhamdulillah, baru-baru ini telah menerima sumbangan beberapa jenis pokok pemberian dari Encik Khamis, iaitu ayah kepada Ustaz Hussam yang berwarga negara Jordan untuk ditanam di kawasan villa. Antara pokok-pokok yang diterima ialah pokok anggur, pelbagai jenis pokok-pokok limau, pokok tut dan pelbagai lagi pokok-pokok yang sesuai ditanam di negara 4 musim. Selain pada itu akan disegerakan juga untuk membuat tembok di hadapan sepanjang kawasan villa supaya halaman kawasan ini lebih tertutup daripada terdedah pada orang ramai yang menggunakan laluan hadapannya. Moga segala usaha-usaha ini dapat ditingkatkan lahir dan rohnya dengan menjayakan segala hasrat pimpinan untuk terus menuju ke sasaran syarikat. Terima kasih kepada rakan setugas di Bilik Berita Turki, Eropah, Balkan, Khurasan, Timur Tengah dan Rusia. Sekiranya seseorang itu merasa terseksa dengan pujian-pujian serta meminta ampun kepada Tuhan dan rasa senang dengan kejian, rasa kehambaan benar-benar menghayati jiwanya. Sekian saja dari kami. Assalamualaikum. Ibarat bulan purnama, cahaya penuhi alam buana, menerangi hidup manusia untuk kebahagiaan mereka, menuju negeri yang abadi, menuju negeri yang abadi. Sahabat ibarat bintang di langit untuk menambah cahaya purnama agar bertambah cantik purnama, untuk menambah cahaya di dunia, untuk faedah hidup manusia, untuk faedah hidup manusia. Rasul ibarat bulan purnama, cahaya penuhi alam buana, menerangi hidup manusia untuk kebahagiaan mereka, menuju negeri yang abadi, menuju negeri yang abadi. Para tabi'in ibarat obor